Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hairul bin Jimluk dan ini merupakan bapa saya, Jimluk bin Zakaria, yang juga merupakan imam rawatib yang dilantik oleh Jahins Lahadatul. Tapi saya berasa sedih sebab setelah beberapa tahun bapa saya dihalau daripada surau yang telah bertahun-tahun kami mengerjakan ibadat di surau itu oleh Haji Wahab bin Nonong, yang juga merupakan, dan kami percaya dia merupakan seorang pati dari Filipina, dan dia melantik dirinya sebagai imam, walhal tiada lantikan pun daripada Jahins Lahadatul. Inikah surau satu Malaysia? Ramadan, bulan yang mulia. Ia hanya datang setahun sekali. Jejak Sabah kini kali ini ke Kampung Lamak Bukit, Silam, Lahadatul Sabah untuk melihat aktiviti malam Ramadan di sini. Seperti kebanyakan surau, musola, masjid atau madrasah di negara ini, semuanya melaksanakan solat tarawih dan seterusnya bertadarus Al-Quran. Parlimen Silam, Sabah merupakan kawasan awal yang telah menerima Islam sejak dahulu lagi, telah menjadikan agama ini sebagai satu cara hidup dan budaya tempatan. Ibarat kata pepatah, jika tiada rotan, akar pun berguna. Kru Sabah kini dikejutkan dengan aktiviti solat tarawih di dalam keadaan surau yang daif di kampung ini. Kami merasa kagum melihatkan semangat dan keimanan yang tinggi penduduk di sini bersembahyang dengan hanya berlantaikan plastik yang mudah diterbangkan angin. Keadaan surau ini seperti negara yang sedang berperang jihad, dan ada kalanya jemaah terpaksa menunaikan sembahyang dalam keadaan hujan lebat. Saya Isam bin Abdullah, nama terdahulu saya Rizko bin Yakau. Ini bermakna saya mualaflah sekarang. Saya masuk Islam pada tahun 2001. Dan terdahulu agama saya Kristian, dan saya tak pernah nampak tempat beribadat seperti ini. Dan sebila hujan tempat semua basah, dan bila angin atapnya berterbangan. Surau ini lebih teruk daripada PPRT. Kampung Lamak Bukit, Lahadatul Sabah bukan tidak mempunyai surau sendiri. Malah jemaah di sini diberikan seorang imam yang telah dilantik oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah atau Jahins sejak bertahun yang lalu. Tetapi atas sifat tamak terhadap elon imam dan ingin membolot tanah adat, seorang pendatang asing tanpa izin, Wahab bin Nonong, telah merampas surau dan menghalau imam rawatib tersebut dan seluruh jemaah surau. Wahab kemudian melantik dirinya sebagai imam bertauliah dan memilih jemaahnya sendiri. Dulu kami bersembayang di surau sana, tapi sekarang dia halau sama kami, terpaksa kami buat surau yang sementara macam kandang. Itulah kami punya imam pun dihalau, kami mesti ikut juga sama imam kami. Kami sebagai orang Islam amat sedih. Sampai sekarang kami membuat surau pakai tenaga sendiri, pakai gali sendiri, pakai cangkur. Siapa tidak sakit hati? Akibat wang dan harta menguasai nafsu, tuntutan agama telah dicabul, dan lebih malang lagi jika perkara ini tidak diperbetulkan, maka keseluruhan umat Islam di Lahadatul bakal menerima balasan dari Yang Maha Esa. Surau asal kampung ini telah didirikan di atas tanah milik Allahyarham Gaya bin Mansur. Puan Nina binti Gaya yang merupakan anak kepada Allahyarham menceritakan yang Wahab sebenarnya sangat sakit hati bila mengetahui nilai allowance imam rawatib yang dibayar secara bulanan oleh Jabatan Agama Islam Sabah dan merancang untuk mendapatkannya secara jalan belakang. Wahab kemudian menggunakan kuasa wang dan politik untuk merampas tanah surau dan pentadbirannya. Menurutnya lagi,
apabila mengetahui yang Wahab merupakan ketua cawangan UMNO silam Pacific Hardwood. Maka pegawai-pegawai penolong pemungut hasil tanah dan Jahins Lahad Datu terus menutup sebelah mata dan bersekongkol dengan niat buruknya itu. Demi menegakkan syiar Islam dan ingin menyaksikan penduduk kampung dapat menunaikan sembahyang, maka Nina bersama-sama penduduk kampung telah bergotong royong membina surau sementara lebih kurang 150 meter dari tapak surau yang asal. Walaupun telah merayu dan mengadu kepada Jahins Lahad Datu untuk mendapatkan bantuan, namun rayuan mereka tidak diendahkan. Sejak bulan Januari 2011, iaitu tarikh Wahab menghalau mereka, sehingga bulan Ramadan ini, seluruh penduduk kampung bersama imam rawatib yang asal telah bersembahyang di surau yang kelihatan seperti kandang haiwan ternakan ini. Kini, setelah 7 bulan berlalu, jemaah kampung Lamak Bukit Lahad Datu ini telah mengumpulkan bata, tiang, pasir dan perkakas lain untuk membina surau dan madrasah di atas tapak sementara tersebut. Tetapi usaha ini masih lagi terkendala kerana ketiadaan bekalan simen dan tiada peruntukan wang. Saya anggarkan kos membuat madrasah ini dalam 350.000, tetapi kami kekurangan dalam 300.000. Saya mohon kepada semua pemimpin yang seagama dengan saya, terutama dengan pemimpin UMNO, agar turun sembahyang di sini, agar sama-sama merasakan betapa sengsaranya sembahyang di surau ini yang lebih teruk dari rumah PPRT. Saudara, atas nama Islam, sanggupkah kita melihat tragedi ini berterusan di sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai agama rasminya? Pernahkah pemimpin dan YB seramai 4 orang di Parlimen Silam ini bersembahyang di kampung Lamak Bukit? Setahu kami, keempat-empat YB ini beragama Islam dan selalu menjadi jago yang hebat di negeri Sabah. Jika anda selaku wakil rakyat tidak membantu untuk menegakkan syiar Islam, maka siapa lagi yang akan tampil ke hadapan? Percayalah, yang janji Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah benar. Mati itu adalah benar, dan kelak kita semua akan dihadapkan kepadanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati pemimpin-pemimpin kami, pemimpin PN, agar memberi sokongan kepada kami untuk mendirikan surau ini. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, hanya padamu kami mohon, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mohonlah dibantu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu